Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Raja Azmi memulakan majlis kita dan seterusnya kepada Aunty Datin Hana dan juga barisan AJK, pengelola di rumah ngaji, ya, uh, Datin Hana, insyaAllah. Jadi, Alhamdulillah, pada hari ini kita ingin menyambung kepada halaman yang ke-11, ya, halaman yang ke-11. Dan bagi semua yang baru hadir, kita simak dahulu audio dan juga visual masing-masing. Kalau dah jelas, kita akan memulakan program kita pada hari ini. Jadi boleh letakkan di ruang komen tersebut sama ada jelas atau tidak. Dan sekarang ni kita tak stream lagi ya ke online. Jadi mungkin Guru Setia boleh bantu untuk streamkan ke Facebook. Kalau dah okeylah, cuma saya tak nampak dia punya yang recording ada, cuma tak stream lagi ke ni. Baik. Jadi alhamdulillah kita mulakan dengan bismillah pada hari ini. Doa kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Dan sama-sama alhamdulillah jelasnya lokasi masing-masing pada hari ini, iaitu daripada Sungai Petani Puan Marsita Kamsiah daripada Nilai, Setiawangsa Hashim, ya, Hashim daripada Setiawangsa KL, Kuala Lumpur, alhamdulillah. Kampung Pandan Ailin B, ya, Sungai Buloh Norinun, okey, jelas Gombak Habibah Putrajaya, Section 7, okey, Section 7 Shah Alam, okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah daripada Kuala Nerus Terengganu. Okey, alhamdulillah. Pada hari ini kita ingin menyambung okey, Puan Sufijah daripada Yishun, Singapura. Alhamdulillah. Okey, sekejap ya, saya nak cuba check kat ni. Hari ini kita nak buka muka surat yang ke-11. Minggu lepas kita sudah pun melihat kepada halaman yang ke-10, ya. Halaman ke-10 kita melihat kepada apakah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Di mana Nabi Musa bersama dengan kaumnya, ya, sebagaimana kita maklum bahawa sebenarnya Nabi Musa ini amat-amat committed dalam membina kaumnya, ya, membina kaumnya. Dan bagi siapa tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time pada hari ini, kita sudah pun masuk pada surah Al-Furqan, ciri tentang ibadur rahman, ya, ibadur rahman, iaitu apakah ciri ibadur rahman ini. Salah satunya apabila wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ayat yang ke-63, iaitu apabila ada orang-orang yang jahil bercakap, yang khatabahumul jahilun, khatab itu bercakap dengan suara yang keras ataupun suara yang tinggi ataupun dengan jelas, ya. Maka apa yang perlu kita faham, bagaimana respon kepada perkara ini, ya, bagaimana respon pada perkara ini, dan ditunjukkan oleh Nabi Musa, ya, sebagaimana kita lihat pada minggu lepas, dan hari ini kita akan tengok bersama perkara ini, ya, kita akan tengok bersama tentang perkara ini. Baik, jadi insyaAllah kalau di online di Facebook sudah stream, okay, jadi mungkin tuan-tuan boleh lihat apa yang nak beri komen, baru join di Facebook pun juga, ya. Kalau jelas, alhamdulillah, kita doakan agar lancar program kita pada hari ini. Kita baca dahulu daripada surah Al-Baqarah ayat 70 hingga 73, ya. Sama-sama saya pun akan tunjukkan di atas skrin. Saya cuba letakkan sekejap, ya. Okey. Kita akan lihat pada muka surat 11, ya, kita hari ini dah siri yang ke-20, dan kita kalau sampai hujung Disember ni, kita mungkin ada berapa minggu lagi. Kita ada 2-3 perjumpaan lagi, maksudnya sekitar 23, ya, ataupun 24 perjumpaan, sekitar setengah tahun kita sudah bersiaran, kan. InsyaAllah harapnya pada tuan-tuan semua dah dapat manfaat sebesedikit
dan 2022 bagaimana, kita nanti kita tengok macam mana perjalanan masa timing kita. Yang diharapkan bahawa setengah tahun ini kita dapat sesuatu dan dapat kita bersama Al-Quran pada dari masa ke semasa. Ya, sama ada dalam kelas ini ataupun dengan penceramah-penceramah ustaz-ustaz yang lain, teruskan kita mencari apakah intipati yang ada di dalam surah di dalam Al-Quran. Dalam Quran ini kita ada surah dan di dalam kehidupan Nabi kita ada sirah. Itu kita kena faham ya, surah dan juga sirah. Sirah Nabi ini adalah perkara yang kita belajar daripada sejarah Nabi. Asbabun nuzul, sebab turun sesuatu perkara contohnya. Ya. Surah adalah analisis ataupun komentar daripada Allah SWT secara mendalam kepada apa yang berlaku. Kita ada sirah Nabi Musa, perjalanan kehidupan Nabi Musa secara luaran. Tetapi dalamannya itu ya, tentang hati Nabi Musa, bagaimana amalannya untuk menjadi orang yang memimpin, mendidik kepada kaum Nabi Musa itu diberitahu oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau kita faham surah dan sirahnya itu, dia akan jadi lebih mantap. Dia akan jadi lebih padu lagi untuk kita kembalikan kepada sirah kita pula. Sejarah hidup kita, bagaimana kita nak adapt dan adopt. Kan? Macam mana kita nak sesuaikan dan kita nak guna pakai dalam kehidupan kita seharian, ya. Jadi itu sebabnya tadabbur yang kita gunakan ataupun tadabbur yang kita buat, ya, tadabbur tazakurnya, kita nak ambil pelajarannya itu untuk diri kita, ya, dengan teknik soalan. Dengan teknik soalan. Soalan yang ada tu kita cuba tanya untuk kita tahu, oh, mengapa begini, mengapa begitu, apa, how, what, when, ya. Sedikitlah ya yang boleh kita sempat kaji, dan lebih daripada itu tuan-tuan teruskan belajar bersama dengan pendidik-pendidik yang lain, insya-Allah. Baik, pada hari ini jom kita baca ayat yang ke-70 hingga 73. Sudah bersedia ya? Yang ini saya baca dulu ya, memimpin semua, kemudian nanti masa kita tadabbur nanti dah ada dah wakil-wakil lah harapnya ya, kepada semua yang ada pada hari ini. Ada wakil bacaan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Baik, insya-Allah kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Sadaqallahul Azim. Kita baca 1, 2, 3, 4 ayat pada hari ini. Ya, alhamdulillah kita sama-sama melihat kepada apakah mesej sambungan daripada kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaumnya. Sebagaimana kita dah tengok sebelum ini, Nabi Musa ini berdakwah kepada Firaun, kepada musuh-musuh orang-orang yang bukan Islam, nak mengajak kepada Islam, ya, nak mengajak kepada tauhid, kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama ialah ada kaum Nabi Musa yang juga diseru oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, dididik oleh Nabi Musa nak menyelamatkan mereka kerana mereka ini adalah orang-orang yang diberi wahyu, yang dah percaya
ya, tetapi biasalah ada yang committed, ada yang tidak committed. Nabi Muhammad sama juga, ada sahabat-sahabat ya yang committed, tetapi ada juga yang masuk Islam itu di kalangan mereka yang munafik, ya, yang mengambil kesempatan. Dalam masa yang sama Nabi juga berjuang, ya, berdakwah kepada Abu Sufyan, kepada orang-orang yang tidak suka kepada mesej kebaikan yang ada. Jadi pelajaran untuk kita apa? Pelajarannya ialah kita ini kalau nak mengajak kawan-kawan kita yang sudah pun Islam, itu satu perjuangan, kan. Kadang-kadang dia committed, tak committed, kadang-kadang tiba-tiba jadi malas pula. Kan. Tiba-tiba tak bersemangat, ada masa bersemangat betul sampai tak cukup masa kita nak melayannya, tapi ada masa kita WhatsApp berkali-kali tak menjawab pun. Kan. Itu biasa. Itu memanglah lumrah yang berlaku pada Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan juga kita kalau nak mencontohi Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kita tak rasa perasaan itu ialah bila kita tak buat kerja lah. Kan? Kalau kita tak ajak anak kita, masyarakat kita kepada Islam, dan kita rasa macam hari Ahad, hari Sabtu macam tak ada buat apa lah, nak pergi shopping je lah. Yang itu banyak leisure, ya, banyak masa senggang itu pasal kerja tak buat. Ya, kerja tak buat. Sebabnya kita tengok bagaimana Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pengalaman, ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil bila dia bercakap pada Nabi Muhammad, pada Nabi Musa ini, mereka balas dengan salama, dengan salama. Ya, ramai orang yang jahil yang mengikut perasaan ini, dia cakap ataupun kadang-kadang kita nak bercakap dengan dia, dia tak nak bercakap. Kan. Maka Nabi akan balas dengan salama, dengan cara yang sejahtera. Memang hati tu perit sikit, kan, tetapi itu adalah satu respon daripada hamba Ar-Rahman. Dan hamba Ar-Rahman ini sudah tentunya kita tahu dalam surah Al-Furqan, dalam beberapa surah yang lain menceritakan dia bukan sekadar baca Quran tetapi memperjuangkan Al-Quran. Pasal Quran ini tuan-tuan, ya, dia kalau kita tak perjuangkan, akhirnya yang akan masuk dalam hati kita ni air masin pahit. Air masin pahit ni macam air laut lah, air laut, ya. Tapi kalau kita perjuangkan Al-Quran, maka dalam hati kita ini akan ada air tawar yang sedap diminum. Ya, itu sebabnya Allah berikan perumpamaan dalam surah Al-Furqan antara air tawar yang manis diminum, air yang biasalah, air plain water, ya, air sungai, tetapi satu lagi air yang pahit. Dua-dua tak boleh bercampur. Tak boleh bercampur. Dan kalau katakan kita bersama Al-Quran, jangan sampai kita dipengaruhi oleh air pahit masin. Ya, itu yang kita kena sama-sama jelas. Itu sebabnya nak memperjuangkannya itu kena ada barzah, kena ada pendinding. Dinding itulah yang sebenarnya dengan kita selalu mengajak orang ke arah kebaikan, bercakap perkara kebaikan, ya. Kadang-kadang kita rasa macam banyak kerja lah, kan, banyak kerja. Kalau nak cakap banyak kerja, tuan-tuan, memang Nabi pun banyak kerja, kan. Nabi sebenarnya orang yang berkahwin dengan orang kaya, jutawan tu, kan, Khadijah, ya, banyak harta, memang usahawan. Tetapi Nabi tidak memilih untuk lepak, kan, ataupun leisure, yang pergi bercuti, pergi jalan-jalan ke Yaman ke, jalan ke Madinah, Mekah, naik unta ke, pergi berdagang, happy-happy. Bukan itu misi kehidupan Nabi, terutama pada umur 40 tahun ke atas. Bawah 40 tahun tu Nabi belajarlah bekerja, apa, macam biasa orang bekerja apa sebagainya, tetapi bila dah sampai 40 tu paling lambat ialah untuk mula memikirkan bukan sekadar pasal perut sendiri, tetapi memikirkan bagaimana saya ini, ya, perut saya di akhirat. Kan, kalau nak cakap gitulah, di akhirat nanti macam mana ahli keluarga saya ni makannya itu dengan rahmat Allah, dapat makan yang enak-enak lagi ke macam di dunia, ataupun sudah pun diberikan air nanah, air tembaga, ya, bila masuk dalam perut itu terputus perut, dan kemudian perut itu baik balik semula, minum lagi. Yang itu yang kita tidak mahu berlaku, kerana Allah bagi kita macam-macam nikmat, bukan free. Bukan free, kan, it's not a privilege, tetapi it's not an honor. Ya, it's not an honor, but it's a responsibility. Nikmat yang Allah bagi kita ini bukan sebagai honor, kemuliaan, kamu layak dapat kaya, dapat duit ini, okey, kamu is an honor. Tapi ia adalah liability dan responsibility. Dua perkara, kan? Liability dan
responsibility. Bila dia liability, kita uruskan dengan bagus, dengan tanggungjawab, maka dia akan bertukar menjadi aset di akhirat nanti biiznillah, ya. Baik. Jadi kita menyambung kepada ayat 70, ya, ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, apakah maksudnya? Iaitu mereka berkata, pohonlah kepada Tuhanmu, tanyalah kepada Tuhanmu supaya diterangkan kepada kami lembu betina yang mana satu. Ya, rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya, yang mana satu? Apa dia? Kan? Ini yang disampaikan. Ya, ini yang disampaikan. Uh, Jawapannya apa? Ya. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami. Susah kami memilihnya dan kami insya-Allah akan mendapat petunjuk, ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, innal baqara tasyabaha. Tasyabaha ini, tasyabih ini dia lebih kurang dia macam apa, kelirulah. Mereka keliru. Mengapa mereka jadi keliru? Kalau kita tengok minggu lepas, kita tengok pada muka surat yang ke-10, ya. Mula-mula dah jelas dah sembelih lembu, kan? Ayat yang ke-67. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah dah suruh sembelih baqarah. Tetapi mereka sendiri yang tanya. Kan, dia cakap tanya kepadanya yubayyin lana mahi. Macam mana sifatnya, adakah dia ni tua ke muda ke, kemudian warna apa, ya. Kemudian diberitahu antara kuning pekat warnanya yang menyenangkan kamu. Mereka yang bertanya. Bertanya. Mereka yang bertanya, lepas tu bila dah ditanya itu mereka cakap pula innal baqara tasyabah. Kan? Apa apa uh, apa lembu mana ni? Kan? Pasal lembu lebih kurang dia. Kalau dah tahu lembu lebih kurang, tak payah tanya. Kan gitu kan? Tak payah tanya. Tetapi mereka suka bertanya yang mengelak, ya, yang banyak songil istilahnya. Maka wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya, insyaallah kalau kami dah dapat jelas ini, kami akan jadi orang yang dipimpin dengan guidance, dengan panduan untuk melaksanakan apa yang sepatutnya. Jadi apa pelajaran daripada ayat 70 ini? Ya, secara ringkasnya kalau kita lihat ialah sebenarnya mereka tanya tu taklah menambahkan lagi kejelasan. Bila cakap lembu, buat apa nak tanya yang tua ke muda ke warna apa ke, lembu is lembu kan. Dan bila tanya itu tidak pun menambah kemudahan kepada mereka. Allah dah cakap, ya, sebenarnya dalam agama ini dia bukan untuk menyusahkan, ya. Malah kita sendiri pun dalam kita mendidik, kita kena yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan susahkan. Itu prinsip juga dalam customer service, dalam kehidupan kita sama. Ya, perkara itu yang perlu kita perhatikan. Jadi ini pelajaran daripada ayat 70, ya. Sebenarnya dia dah dapat hidayah peringkat awal, ya. Hidayahnya iaitu sembelih lembu, tetapi dengan pertanyaan hidayah itu mungkin akan menjadi lebih sukar. Ya, dalam hidup kita ni, itu sebabnya bila dah dapat perkara itu jalan dulu. Jalan dulu, ya. Kalau katakan ada perkara yang kita takut, oh nanti khawatir nanti ia menjejaskan halal haram, baru kita tanya. Kan? Tapi lembu, mana ada kalau dah sembelih lembu tu, jalan je lah kan. Tak ada pula lembu haram ke halal, carilah lembu yang halal, itu memang confirm. Kan? Itu memang lembu yang confirm. Baik, jadi ini adalah pelajaran sedikit, ya, daripada ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70. Ya. Dan kita nak melihat bagaimana, kita ambil angle, ya, sudut yang kita bincang minggu lepas, sudut bagi kaumnya susah nak cari. Ya. Sudut Nabi Musa, dia sebagai pendidik, adakah dia marah-marah? Tidak. Ya, dia tidak marah-marah. Pasal apa? Dia tetap kena mendidik kaumnya. Tetap kena mendidik kaumnya. Kalau dalam surah Al-Furqan ayat 63, qalu salama. Kan, kena menjawab ataupun respon dengan sejahtera. Sama ada kalau rasa marah sangat tu ketap bibir istilahnya kan, ketap gigi. Kan. Okey, tak boleh pula nak marah. "Alah kamu ni banyak tanya, banyak songil, itu sebabnya kamu ni jadi begini. Kamu ni Bani Israel." Ini Bani Israel ni memang kami ni memanglah kami ni Bani Israel. Kalau macam kat rumah kan, jangan pula pasal kita dah dia banyak tanya sangat, akhirnya kita melabelkan anak kita sebagai Bani Israel. Itu bukan kaedah dia. Itu bukan salama. Itu bukan hamba Ar-Rahman. Hamba Ar-Rahman ialah dia ketap bibir. Ketap bibir dia tahan, marah, dia tahu bahawa diam itu adalah lebih baik daripada dia bercakap.
Nabi bercakap, Nabi bersabda, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat falyaqul khairan au yasum, iaitu bercakap baik ataupun diam. Balas pun tak guna. Balas pun tak guna, terutama kalau orang yang jahil. Orang jahil apa? Dia ikut perasaan waktu dia tengah marah ke, dia tengah berdendam ke, dia tengah erupted kan, dia tengah meletup dalam diri dia. Waktu itu kalau kita balas dengan perkataan lain, dia akan balas balik. Dia akan bambu kita. Kan. Jadi kita baik senyap saja dalam rumah. Kalau suami tengah marah tu, si isteri jangan bercakap sangat. Si isteri pula kalau marah sangat, suami tak payah bercakap sangat. Ya. Pasal apa? Kalau dia bercakap pun tidak menenangkan, ya. Waktu api tengah bergejolak, kita tambah lagi api. Kadang-kadang perkataan tu macam menyejukkan, ya, tetapi rupanya air tu tak cukup sejuk, ya. Rupanya air itu dia jadi wap air. Kan bila dah sampai gitu. Jadi waktu itu ialah airnya ialah diam. Adalah diam. Dan ini adalah satu sunnah Nabi, ya, yang perlu kita hidupkan, ya, yang perlu kita perjuangkan. Dan lepas tu bila dah tenang tu kita cakap baliklah. Cakap baliklah kan, kita address balik mana benda yang perlu kita address. Kecuali lah pada waktu itu ada perkara fizikal yang berlaku, cedera, pukul, bunuh, yang itu kita kena intervene cepat-cepat. Ya, tetapi selain daripada itu, kita ambil dahulu, bagi dulu dia tenang dahulu, salam, sejahtera dulu, barulah kita akan address, ya. Jadi ini kita ambil angle Nabi Musa, ya. Kita ambil Nabi Musa. Itu sebabnya kita tengok pada ayat yang ke-71. Panjang tu, ya. Nabi Musa menjawab. Kalau Nabi Musa menjawab, maksudnya Nabi Musa masih mendidik lagi. Nabi Musa tak adalah kata, engkau ni aku doakan kau ni diazab lah banyak sangat. Kan, menyusahkan aku. Memang Nabi Musa pernah mengaku, pernah dalam dalam surah As-Saff itu menyatakan bahawa mereka ni selalu menyakiti Nabi Musa, ya, tetapi itu tidak menyebabkan Nabi Musa give up. Tidak menyebabkan Nabi Musa give up. Baik. Ayat 71. Dia berkata, qala, ya. Kita mintalah seorang baca ayat 71 ini sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, insya-Allah. Silakan. Saya cuba Ustaz, ya. Okey, silakan Tuan Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul ard walastaskil harsa musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana jikta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim. Okey, itu ayat 71. Mungkin seorang boleh baca apakah terjemahan kepada ayat tersebut? Saya sambunglah Ustaz. Boleh. Okey, dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, lembu itu adalah lembu betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sihat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan mereka hampir tidak melaksanakan perintah itu. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah, ya. Itu terjemahan kepada perkara ini, ya. Panjang ayatnya, ada 3 baris. Kalau tuan-tuan tengok bila Al-Quran itu, ya, kisah ke, komentar ke, kalau dia dah sampai lebih daripada 1 baris itu, maksudnya tadaburnya pun kena lebih sikit barisnya lah. Kan, pasal dia sebenarnya setiap perkataan itu dia ada maksud yang tersendiri. Walaupun kita tahu ini cerita, kan, kita tahu cerita, dan bila tengok cerita itu dia kata apa, tidak digunakan untuk membajak, ya, tidak digunakan untuk mengairi tanaman, sihat, tidak ada belang padanya, ya. Jadi kita nampak macam alah ini penerangan je, tetapi di sebalik penerangan itu ada tadabbur yang tersendiri, ya, yang kita boleh belajar. Ya, kita boleh tanya soalan, tetapi jawapannya sudah tentunya lah kita kena cari daripada ustaz, ulama yang menceritakan, yang mungkin mentadabbur ayat itu. Baik. Ayat 70 tadi, ya, kalau kita tengok sedikit, kita pergi balik ayat 70, kemudian kita nak pergi pada ayat 71, ya. Kalau kita tanya soalan, apakah faedah yang dapat, ya, kepada Nabi Musa daripada pengecualian itu, ya, iaitu bila kita tengok kepada apa, wa inna insyaallahu lamuhtadun,
Ya, kalau Ibnu Katsir cakap jika tidak ada pengecualian untuk kaum itu, maka mereka berkata kami insya-Allah akan mendapat petunjuk, iaitu mereka tidak akan dapat hidayah selamanya. Kan? Itu kita ambil balik ayat 70 ya. Kemudian kita kembali balik pada ayat 71. Di dalam ayat 70 ini ada disclaimer ya daripada kaum Nabi Musa. Dia kata apa? Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Insya-Allah adalah satu disclaimer. Satu disclaimer yang amat penting dalam hidup kita ini. Ini Ibnu Katsir menceritakan ya, memberikan komentar. Disclaimernya apa? Insya-Allah. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Ya. Mereka alhamdulillah ada cakap perkara ini. Ya, kalau mereka tak cakap perkara ini, mereka terus menerus tidak mendapat hidayah nak pilih lembu mana. Ya. Tetapi kerana mereka ada disclaimer, dia dah cakap dah ni, kan. Apa lembunya, susah ni, kan. Tetapi jikalah Allah nak, maka kami akan dapat hidayah. Pelajaran untuk kita ialah kalau dalam hidup kita ni ada benda yang sukar, kerana yang buat perangainya kita juga, kan. Kalau ada ahli pasukan kita ke apa ke, pastikan satu disclaimer yang paling mujarab, paling mujarab untuk mendapat God intervention, untuk mendapat pertolongan daripada Allah, ialah perkataannya apa tuan-tuan? InsyaAllah. Kan? Apa-apa saja yang kita nak buat apa sebagainya, kita kena pastikan ada perkataan insya-Allah. Dengan itu insya-Allah lamuhtadun. Ya. Pasal mereka dah cakap dah, dengan izin Allah nanti kami dapatlah petunjuk, kami dapat guidance, panduan macam mana nak handle isu ini. Dan Ibnu Katsir menyatakan bahawa dengan perkataan insya-Allah itulah menyebabkan mereka akhirnya mendapat hidayah. Mendapat hidayah. Kalau tak ada sebut, forever mereka tidak dapat menyelesaikan isu yang sedang berlaku ini apa. Nanti kita akan bacalah ya, bahawa sebenarnya mereka sedang menyelesaikan isu pembunuh. Ada seorang di kalangan mereka dan mereka tak tahu siapa pembunuhnya, ya. Jadi ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu satu soalan tambahanlah ya, berdasarkan kepada perbincangan oleh Ibnu Katsir tentang perkataan insya-Allah dalam ayat yang ke-70. Ya. Jadi pelajaran untuk kita daripada ayat 70 ini, bila kita dah nampak ini, ada siapa-siapa yang nak komen? Apa pelajaran untuk kita? Di Zoom, kalau ada nak kongsi di ruang komen pun boleh. Saya cuba baca. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sila. Salam. Berkenaan dengan perkataan insya-Allah ni kan, biasanya bila kita dah nak buat sesuatu tu, jadi kita akan bertekad menyatakan insya-Allah, bermaknanya kita nak buat benda tu. Tetapi yang saya dapati di zaman sekarang ni, bila orang sebut insya-Allah tu macam main-main. Insya-Allah macam tu je. Jadi tidak macam nak cakap, tidak tegas. Sepatutnya bila kita sebut insya-Allah tu, kita dah nak buat benda tu. Dengan menyebut insya-Allah tu menguatkan lagi tekad kita untuk membuat sesuatu. Jadi orang Yahudi ni saya rasa dia punya insya-Allah tu macam tidak kuat. Dia bercakap tentang insya-Allah ini, kalau komentar daripada Ibnu Katsir, itu adalah disclaimer yang amat mantap sebenarnya, yang amat kuat. Walaupun dalam hati mungkin ada cakap tadilah, betul ya, bila cakap tentang insya-Allah ni sebenarnya niat kita ialah untuk buat. Ya, untuk buat. Bukannya gunakan insya-Allah itu untuk tidak buat. Tetapi bila ianya dirakamkan di dalam Al-Quran, maksudnya Allah mengangkat perkataan itu. Ya, dalam masyarakat kita mungkin perkataan itu kadang-kadang disalahgunakan. Itu kita kena baikilah kan. Tapi maksudnya ialah teruskan guna. Teruskan guna dan kita baiki jelah dia punya tekad, niat, ya, bukan untuk jadi scapegoat, ya. Saya guna je perkataan insya-Allah, lepas tu saya nak tak nak pergi kenduri orang. Contohnya kan. Yang itu yang kena baiki. Ya, tapi maintainkan perkataan insya-Allah itu. Dan jangan pula kita cakap pada awak ni insya-Allah ni betul ke tak, kan. Itu akan mengganggu nanti. Lepas ni saya tak nak cakap insya-Allah lah, nanti orang cakap insya-Allah ni ada insya-Allah Melayu, ada insya-Allah Arab, kan. Dia punya adjustment sahaja yang sebenarnya memang kita kena baiki. Lantaran apa? Insya-Allah ni perkataan mulia.
Dia macam alhamdulillah, insya-Allah, subhanallah. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan yang muncul daripada orang yang baik. Ya, orang yang baik. Dan kalau dia tidak dinyatakan secara 100% niat pun, dia tetap juga dikira baik kan. Cuma kita nak kena upgrade sahaja. Makin lagi kita macam puan cakap tadi tu, kalau makin kita committed lagi bercakap insya-Allah, maka ia akan menyebabkan lamuh tadun. Lamuh tadun. Pasti akan diberikan hidayah. Jadi kalau katakan seseorang tu bercakap dengan sambil lewa, macam berdoa kan. Dia kalau ya Allah berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan akhirat kan. Dia sambil lewa bukan daripada hati, kesan balasannya pun tidak diberikan oleh Allah. Pasal Allah hanya melihat kepada qalbun salim, kepada qalb kita. Ketika kita macam sekarang ni kan, kita mendengar sekarang ni, Allah tengok hati kita macam mana kita memberi perhatian, respon kan kepada apa yang disampaikan, apa yang kita belajar sekarang ini. Jadi hati adalah dia punya raja yang Allah kata ataupun dalam hadis Nabi, wa idza saluhat saluha jasada kulluh. Bila baik hati tersebut, ya, kalau katakan dia cakap insya-Allah tu betul-betul baik, maka dia akan memberi kesan kepada seluruh tubuh badannya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih puan ya, highlightkan tentang gap insya-Allah ini. Ya, ini perkara yang perlu kita upgrade dan perlu kita realize konsepnya itu. Kalau ada insya-Allah bila kita bercakap, itu adalah satu God intervention yang akan sampai. Kita sedang berpegang kepada Tuhan pada waktu itu. Pasal yang lain tu itu semua adalah manusia biasa kan. Alamak, confuse lah saya kan tadi kan. Innal baqara tasyabah, ya, confuse kan. Apalah lembu yang mana satu. Ini semua elemen manusia. Tapi bila dia masuk saja elemen ketuhanan insya-Allah, maka lamuh tadun, dan memang selepas itu mereka akhirnya dapatlah, ya, kalau dalam kisah ini mereka dapat sembelih lembu tersebut, ya. Baik, alhamdulillah, ya. Ada yang kata, ada yang interpret insya-Allah as I will try but it's not a promise. Bila insya-Allah itu is a promise. Okay, it's a promise. Promise ini dia mesti kena letakkan insya-Allah, ya. Kalau tak nak promise, cakap je saya tak boleh nak janji. That's it, habislah, ya. Jadi jangan letak insya-Allah. Dia bila insya-Allah dia terus jadi promise. Terus jadi promise. Kita akan cuba berbuat yang terbaik kan untuk make it, untuk pastikan kita hadir, ya. Ini perkataan ini, perbincangan panjangnya ini ada dalam surah Al-Kahfi, ya. Kalau tuan-tuan ikuti My Quran Time, kita ada bincang sikit, ya, perkara ini. Insya-Allah dia adalah tanda komitmen, ya. Kalau kita tak nak komit awal-awal, jangan cakap insya-Allah, jangan cakap saya janji, ya, cakap dia saya tak boleh. Cuma kadang-kadang kita rasa nak selamat kan. Kita nak selamat, kita rasa okeylah insya-Allah dia insya-Allah sampai 3 kali kan. Sebenarnya sekali dah cukup kan. Nak 3 kali tak ada masalah, tetapi ideanya once kita cakap insya-Allah, kita dah guna nama Allah sebenarnya. Ya. Kalau kita kata janji dah satu hal. Tapi bila insya-Allah kali kedua pula kita guna nama Allah, kita kena fulfill. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, kita dah bincang sebelum ni kan. Muka surat yang ke mana? Muka surat 3. Bukan. Muka surat 5. Ayat ke-27. Alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Ya, ciri orang kufur adalah mereka itu bila buat perjanjian mereka melanggar. Ya. Itu sebabnya mengapa perkataan manusia ini, perkataan orang beriman, dia kalau nak insya-Allah saya janji, kena pegang betul-betul. 9 min 9. Kan, tak boleh 9 1 minit. Tak boleh. Itu melanggar janji. Dan orang ini dia dah dekat kepada ciri orang munafik, bukan dekat ciri munafik, memang ciri munafik, dan dekat dengan kekufuran. Kita kena jaga. Kita kena bertaubat, minta maaf kepada orang yang kita lewat tersebut, ya. Dan kita, ya, pasal apa? Pasal contohnya lah program begini kan. Program begini program kelas kan. Cuba bayangkan cakap dengan urus setia, saya akan datang insya-Allah. Betul tak datang? Tak ada update pun kan. Tak apalah, saya tengoklah kemudian. Akhirnya cuba bayangkan daripada berapa orang? Contohnya hari ni 75. Kalau ramai yang buat begitu, ramai buat macam mana? Insya-Allah saya datang kan. Lepas tu makin lama makin sibuk, hari Ahad makin banyak lagi function apa sebagainya. Tinggal 5 orang.
Lepas tu penceramah pun cakap insya-Allah. Kan? Lepas tu penceramah pun tak update, akhirnya habis formation ini. Ya, antara cabaran sesuatu formation, satu institusi, satu program, satu struktur habis ialah kerana janji. Mungkin saya cadangkan kepada kelas ini nanti, ya, tanya berapa orang sebenarnya yang nak datang dan berapa orang yang sebenarnya dia saya tak semestinya datang. Tak semestinya datang ni maksudnya kita ketepikan, ambil nama yang nak datang itu sahaja yang mungkin boleh diberi perhatian. Pasal apa? Pasal ia adalah komitmen. Ya, janji ini dia selagi tak berjanji okey. Tapi bila dah ada perjanjian, kita dah bersetuju atas satu perkara, jadi perjanjian. Jadi perjanjian. Ya, itu sebabnya masa awal nak buat sesuatu biasanya orang excited dalam bisnes utamanya kan. Dia excited, oh kita nak bekerjasama, nak bersinergi. Tetapi di sebalik sinergi itu ialah berjanji. Kan, waktu cantik-cantik, waktu dapat benefit, biasanya orang akan beri perhatian ataupun akan penuhi janji. Tapi bila rugi, kena buat kerja lebih, ya, saya dah letih, saya dah ada masalah, kan, dia pun ada masalah, yang ni akhirnya tiba-tiba je break off macam tu saja. Ya. Jadi di sini perkara yang kita amat tekankan dengan perkataan apa tadi yang kita belajar, insya-Allah. Kalau kita extendkan tadi perbincangan kita kepada idea-idea agreement, ya, MOA, MOU, sinergi, perkara-perkara itu yang kita lebih baik kita kata, oh saya boleh commit sampai hujung tahun je lah, contohnya kan. Lepas tu boleh sambung lagi. Itu lebih bagus daripada kita janji sampai bulan dan bintang, ya, rupa-rupanya di tengah-tengahnya tak sampai kepada 200 sea level pun, 200 meter sea level, dah hancur. Ya, the power of insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah kita menyambung, ya, pada ayat 71. Ya, ayat 71 yang dibacakan oleh Tuan Raja Azmi sebentar tadi, ya, iaitu qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqul, ya, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya Baqarah itu, lembu betina itu, la zalul. Ya, la zalul ini tidak digunakan untuk membajak, tuthirul ard. Zalul itu maksudnya kita tunggang dia untuk dia membajak tanah, ya, tuthirul ard. Yang pertama, wala tusqil har, ya, tidak mengairi kepada tanaman. Dan dalam masa yang sama mestilah dia sihat, musallamah, ya, musallamah, dan la syiyata fiha, tidak ada belang padanya, tidak ada tumpuk-tumpuk, ya, tidak ada belang ataupun tidak ada tumpuk-tumpuk. Dia cantik ni, comel, ya, dia ni tak kerja kuat sangat, ya. Mengapa tak kerja kuat sangat? Zalul, susir fil ard, nanti dia mungkin ada lemah ke, ataupun dia ada sakit ke, ataupun tidak mengairi tanaman. Tidak mengairi tanaman tu dia bawa air lah, ya, yang bawa air. Maksudnya kerja, bukan jenis kerja keras. Bila kerja keras ini dia ada kesan kepada dia punya lembu itu sendiri. Kan. Ini kalau kita bincang tanya kepada pakar-pakar pakar-pakar veterina, mereka dapat jawab lebih lagi lah, ya, kepada perkara ini, iaitu ciri binatang yang tidak membajak, tidak mengairi, dan macam mana dinamakan sihat. Bukan senang nak cakap sihat. Kadang-kadang nampak luarnya okey tapi dalamnya perutnya kembung contohnya, kan. Jadi bukan, bila dah ditambahkan lagi sifat-sifat jangan membajak, jangan mengairi, apa lagi, sihat dan tidak ada belang. Oh, yang ini lagilah kena cari daripada banyak-banyak lembu New Zealand dairy board contohnya, dia kena stream lagi, dan kata mereka, balas mereka apa? Qalul an ji'ta bil haqq. Engkau dapat menerangkan dengan sebenarnya. Dia cakap Nabi Musa pula, kan. Oh, engkau ni betul lah. Betul. Engkau ni dapat menjelaskan kebenaran. Okey. Fadhabahuha, lalu mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, tetapi hampir mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu. Hampir. Yakadu ataupun kadu itu, wa ma kadu, ya, mereka itu hampir sahaja tidak melaksanakan perintah itu. Pasal apa? Susah nak mencari lembu yang spesifik, warnanya begitu, umurnya begitu, dengan apa lagi, tidak kerja kuat tadi, dan juga mesti sihat, dan juga mestilah la syiyata fiha. Dia kena check satu. Tapi mereka yang tanya,
siapa suruh tanya kan. Tapi mereka kena terus, ya, mereka kena terus. Jadi di sini antara perbincangan oleh As-Sa'di, ya, dia kata soalannya atas apakah dalil bagi kaum Nabi Musa, sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifat yang sebenar yang mereka cakap tadi, al-an ji'ta bil haqq, ya. Tafsir As-Sa'di dia menyatakan ini merupakan kejahilan mereka, dan kecuali telah datang kebenaran kepada mereka, dan jikalau mereka membantah mana-mana lembu betina untuk mendapatkan tujuan sendiri, tetapi mereka sangat berkeras dengan banyak persoalan, Allah lebih tegas akan mereka. Dengan sebab jahil mereka, itu ayat daripada Sa'di, ya, Imam Sa'di. Disebabkan kejahilan mereka, mereka tanya, sebenarnya dengan persoalan itu mereka mendapat penegasan perintah lebih susah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa mereka bertanya? Mereka bertanya kerana mereka jahil. Kan? Mereka jahil. Orang yang bijak dia tak banyak tanya soalan untuk menyusahkan diri sendiri. Jalan saja dulu. Pasal apa? Bila jalan, kita akan belajar lagi banyak perkara. Sama kan orang buat bisnes ke, buat projek ke, buat program ke, jalan je dulu. Kan? Jalan dulu. Lepas tu kita belajar. Oh, belajar macam mana kemaskan lagi. Ya. Kalau kita tanya peringkat awal banyak sangat, benda tak jalan lagi. Timeline dah ada. Kan? Kalau mereka ni pada zaman ini, mereka dah kena ada dah. Kan? Pembunuh, orang mati dah pun. Nak tahu pembunuh ni siapa untuk diadili. Ya. Jadi mereka kena bertindak dengan segera. Jadi itu sebabnya bila mereka bercakap qalul an ji'ta bil haqq, itu sebagai satu apa istilahnya, satu penghinaan jugalah kepada Nabi Musa, ya. Pasal dia pula cakap Nabi Musa, sekarang kau betul. Sekarang kau yang membawa kebenaran. Yang sebenarnya ya, yang jahilnya itu dia macam orang tak pandai Quran, tuan-tuan yang tak pandai Quran, datang cikgu mengajar Quran, cikgu tu cakap Bismillahirrahmanirrahim, kan? Cikgu baca, anak murid cakap, ni betul, ini betul ni. Kan? Kalau ada begitulah tuan-tuan, ya, orang buat begitu, cikgu dia pun tepuk kepala. Dan ini adalah Nabi Musa, kaumnya buat begitu. Tuan-tuan boleh bayangkan, ya, kat rumah anak cakap, mak, ini masakan ini, ini bagus mak, ini yang terbaik mak buat. Yang ini anak cakap pada mak, padahal si anak tu tak masak apa pun, kan? Apa perasaan tuan-tuan, perempuan lah, kalau ada anak buat begitu? Ada tak siapa-siapa? Kan? Kalau buat begitu rasanya macam mana? Anak pula yang menilai mak. Mak dekat sini macam mana? Apa respon? Ada nak cuba respon dekat pejabat ke, staff yang cakap pada bos, inilah bos, ini yang sepatutnya bos buat, kan? Tapi dia tak buat kerja pun. Dia tak buat kerja lagi. Dia dah cakap dah, bos, ini sepatutnya bos buat. Apa Tuan Raja Azmi ada tak pengalaman orang-orang macam ni dalam syarikat dulu-dululah kalau ada? Ada juga Ustaz. Ada, ya, macam mana tu? Kadang-kadang saya pun confused siapa yang staff. Kan, dia dictate terlampau banyak, kan. Dia kalau nak bagi cadangan dan dia pun buat kerja committed, is okay. Kan? Okey. Orang begini okey, tapi dia tak buat. Lepas tu dia dictate, lepas tu hujung bulan minta gaji, hujung tengah tahun minta bonus. Ya, betul Ustaz. Biasanya orang yang bagi saya, pengalaman saya, yang rajin, yang betul-betul berkhemah, dia tak banyak komplain lah. Kalau dia banyak komplain, banyak soal, maknanya dia mungkin masuk kategori yang sebenarnya dia kurang bekerja sikit lah. Jadi ini pelajaran hari ini untuk kita. Allah sedang mendidik kita lah sebenarnya, ya, untuk menjadi orang yang committed, yang rajin, yang produktif, dan salah satunya ialah tidak menyoal pada perkara yang menyebabkan makin tidak produktif. Kan? Sebenarnya ialah kita dapat buat, dapat buat, kan? Walaupun sedikit is okay, kan? Walaupun ada sedikit kesilapan apa sebagainya, okey, daripada kita tak buat, ya, macam tadilah mereka ni tanya tak buat lagi pun, dan mereka bila mencari itu, ya, mereka hampir tidak laksanakan. Okey, baik. Jadi kalau kita ambil lagi satu persoalan tentang perkara ini daripada Ibn Juzai, ya, salah seorang ulama tafsir, ya, dia kata persoalannya takwa yang mengundang masalah kepada seorang hamba, ya, berlainan dengan takwa yang jujur. Takwa yang menipu dengan takwa yang jujur, ya. Jelaskan perkara ini. Ini soalannya lah. Soalan kita nak tanya, mana satu takwa yang betul dengan takwa yang tak betul.
Ibnu Juzai, ya, dia menyatakan dalam kitab tafsirnya, keingkaran mereka, ya, dan banyak persoalan mereka atau tentang harga yang tinggi untuk seekor lembu betina telah datang ia dalam keadaan yatim, mereka berunding mengenai beratnya, ya, atau untuk mengurangkan kewujudan sifat itu telah diriwayatkan mereka kalau menyembelih lembu betina yang kurang baik diberikan ia akan mereka, tetapi mereka berkeras, maka Allah berkeras akan mereka. Ini bahasa terjemahan lah daripada bahasa Arabnya, ya. Jadi nak cerita ni apa? Bila mereka banyak nyoal, nampak macam bertakwa sangat. Macam bertakwa sangat. Tapi ini takwa tipu, tuan-tuan, ya. Takwa tipu. Takwa yang dusta. Takwa yang betul ialah dapat buat. Dapat buat. Ya. Tak payah banyak tanya. Ya, pasal kalau kita banyak bertanya, dia makin lama makin susah. Ya. Lepas tu bila dah dapat ciri-ciri lembu tersebut mahal. Kalau kita tengok dalam sejarahnya lah. Mahal, nak kena tawar menawar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berbanding dengan mereka boleh je ambil unta mana-mana, murah je mereka beli dan mereka boleh melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi di sini nak menceritakan takwa yang menipu ialah takwa yang made up, yang dibuat-buat. Ya, terutama dengan soalan yang makin menyusahkan keadaan. Tidak. Al-Quran datang dengan hidayah yang straight to the point. Tak payah belajar tinggi pun insya-Allah boleh faham. Kan, dengan kita belajarlah sikit-sikit tadabbur begini kan. Allah suruh solat, Allah suruh baca Quran. Kalau kita perasanlah sebenarnya dalam Quran ni ulang-ulang kat situ je. Ulang-ulang ni kat situ je. Kan, tak ada pula lah kalau orang ni terlampau banyak baca Quran akhirnya dia punya amal apa? Dia punya kewajipannya bertambah. Tak ada. Itu je. Kan, Quran baca, faham, amalkan, sebarkan. Tetapi itulah yang menyebabkan kita buat ikut apa standard Nabi. Pasal masa kita tak banyak. Kita ada 60, 70, 80 tahun saja. Kan? Itulah yang kita ulang dan insya-Allah Allah terima. Harapnya kan. Tapi kalau katakan kita rasa macam baca Quran ini je ke? Kan? Ada orang kata bahawa tak ada ke benda yang lain lagi? Asyik solat, Quran, infak, itu je ulang. Dah nak tambah lagi, kan? Yang 3 perkara itu pun kan tidak mudah dilakukan, apatah lagi kalau Allah tambah lagi, kan. Ada yang kata bahawa solat kita 5 waktu saja, kan. Sebenarnya 5 waktu itu pun tough. Nak kena maintain khusyuknya, berjemaahnya, on time-nya, dan Allah Maha penyayang. Itu sebabnya Allah bagi kita just nice saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha yang kita akan baca pada hujung surah ini insya-Allah. Baik. Kemudian kita nak meneruskan pada ayat yang ke-72. Mari sama-sama kita baca. Silakan. Diminta Puan Nur Dalilah binti Hilmi. Okey, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dia punya terjemahan, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Baik. Jadi inilah perintah Allah daripada menyembelih lembu itu untuk menyelesaikan satu isu. Ya, menyelesaikan satu isu. Apakah isu tersebut? Iaitu qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ya. Iaitu dan ingatlah, ya, dan ketika kamu membunuh seseorang, nafsan, satu nafs saja, ya, satu diri, satu jiwa. Fadara'tum fiha. Kamu saling menuduh antara satu sama lain. Kamu saling menuduh. Dara'a ini maksudnya dia menolak ataupun menuduh dengan keras kepada orang lain. Of course lah tuan-tuan kan, pasal bila bercakap tentang jiwa ini, sepanjang sejarah ia adalah sacred. Ia adalah sesuatu yang suci. Maka kalau mereka ini, kalau ada satu kaum, ada ahlinya yang dibunuh, maka kaum lain akan menyerang kerana mempertahankan maruah ataupun mempertahankan nyawa. Ya, kerana memang itu pun konsisten di dalam agama kita, amat menjaga nyawa walaupun nafsan, satu nyawa. Baik. Jadi Allah kata apa? Ingatlah ketika kamu membunuh satu nyawa, kamu saling menuduh padanya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
Ya, Allah lah yang menjadi mukhrij. Apa maksud mukhrij? Mukhrij ini adalah yang memberikan solusi. Mukhrij ini jugalah yang mengeluarkan rahsia, ya, mengeluarkan rahsia ma kuntum taktumun, iaitu apa yang kamu sembunyikan. Jadi ada orang yang membunuh tu, dia sembunyilah. Dia sembunyi. Jadi dia tak nak mengaku. Oh, dia tak nak mengaku. Kalau ikutkan pada sejarahnya ialah sesama kaumnya pun dia menyembunyikan kesilapan yang ada pada penjenayah pembunuh tersebut. Ya. Jadi bila Allah kata wallahu mukhrij, ya, apa maksud Allah mukhrij? Allah yang menjadi pemberi solusi. Allah jadi pemberi solusi. Pelajaran untuk kita apa? Apabila sesuatu jenayah berlaku, dalam hal ini membunuh, ya, ada banyak lagi jenayah-jenayah yang berlaku bila manusia itu saling tuduh menuduh, ya. Mengapa saling tuduh menuduh ni? Kesan saling tuduh menuduh viral kan, benda yang betul tak betul, akhirnya orang yang buat jenayah tidak disabitkan. Tidak disabitkan. Orang ni kata, oh tak, dia tuduh sana, dia tuduh sana, dia tuduh sana, tuduh sana, tuduh sana. Tetapi akhirnya Allah yang memberikan jalan keluar, iaitu dengan sembelih lembu tersebut. Ya, bila sembelih lembu tersebut, apakah yang berlaku? Ya, mari kita tengok kepada ayat 73. Ayat 73 menerangkan tentang apa yang mereka kena buat dengan lembu tersebut. Kita baca, silakan pada wakil seterusnya. Saya baca ya, Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sadaqallahul Azim. Dan maksudnya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bahagian daripada lembu itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Baik, ayat 73 itu adalah aktiviti yang mereka kena buat. Dah dapat lembu, apa yang mereka kena buat? Mereka kena sembelih. Darah daripada lembu itu dipukulkan. Ada yang kata anggota daripada lembu itu, sebahagiannya itu disentuh kepada mayat tersebut. Jenazah lah, ya, kepada mayat yang sudah meninggal tersebut. Ya. Daripada peristiwa itu, mayat itu bangun sekejap. Bangun sekejap dengan izin Allah. Allah kata, kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati, ya, iaitu mati tadi dibangun kejap, ditunjukkan siapa pembunuh tersebut, kemudian dia mati balik semula. Ini Allah boleh buat, ya. Allah boleh menghidupkan yang mati, mematikan hidup daripada tak ada apa-apa menjadi hidup. Kita, ya, dulu tak ada apa-apa boleh hidup. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah kata di hujung itu wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun, ya, iaitu Allah menampakkan kebesarannya agar kamu taqilun. Okey. Apakah yang kita boleh belajar daripada sini sebenarnya? Mungkin di pada Zoom kalau ada siapa-siapa yang ingin memberi komentar. Apa yang kita belajar? Pukul, hidup, Allah nampakkan ayatihi agar kamu berakal. Ada siapa-siapa nak berkongsi? Saya cuba, Ustaz. Sila. Saya tengok ayat ni, saya dah lama tengok ayat ni. Saya rasa ayat ni powerful sangat sebab dia ada kaitan dengan kesabaran dan juga tak ada apa yang boleh escape Allah Ta'ala. Kita tak payah, kadang-kadang kita ada musibah berlaku kat kita tak perlu jawapan tu atau dapat apa nama retribution on the spot. Kita sabar sikit, insya-Allah things will happen. Lambat laun. That's what I experience from this ayat. Masya-Allah. Terima kasih Tuan Raja Azmi, ya. Lagi kita hidup lagi lama, banyak pengalaman bersama manusia, kita akan nampak ayat-ayat Al-Quran ini dia akan dia jadi sebagai satu penasihat 100%, bukan penasihat 25%. Kan? Dia akan mencerahkan lagi itu pada perkara yang dah lepas, dah berlaku, tetapi juga pada perkara yang akan datang. Ya, bercakap tentang tadi retribution, kan? Kalau katakan ada orang buat hal dengan kita, ada orang buat hal dengan kawan kita,
kita rasa macam ya Allah, kan, bilakah engkau akan menunjukkan jawapannya? Ya. Jadi apakah yang berlaku dalam ayat ini? Kita dah belajar tadi ayat 72, wallahu mukhrij. Ya, kalau dalam surah At-Talaq itu biasa kita baca kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Samalah tu ya, Allah akan berikan jalan keluar kerana punca jalan keluar itu daripada Allah. Wallahu mukhrij. Ya. Baik. Jadi pada ayat ini mereka pukul dengan lembu itu adalah satu usaha, satu apa dia punya proses dia yang mereka kena lakukan. Kalau tidak, bagi tahu pada Nabi Musa, okey, jawapannya dia yang salah. Bila Nabi Musa beritahu, nanti mereka akan cakap, "Alah, engkau cakap dia yang salah dapat daripada Tuhan. Entah-entah engkau pun sama bersekongkol sekali, engkau pergi sokong." Kan macam tu kan? Kalau katakanlah Nabi Musa pergi cakap jawapan itu, mereka macam-macam. Tetapi Bani Israel ini salah satu daripada sifat mereka ni, dia orang ni suka tengok benda yang pelik-pelik baru nak percaya. Benda yang pelik-pelik baru nak percaya. Ya. Dan Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi, kalau tuan-tuan pernah baca kan. Apa istilahnya, kalau tuan-tuan tengok pada surah ini, surah Al-Kahfi ayat yang ke-9. Ya, sekejapnya. Kita tengok sikit. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran, buka sikit. Ayat yang ke am hasibta, ya. Ayat yang ke-9. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Ayat ke-9 surah Al-Kahfi muka surat 294. Apakah kamu mengingat ya bahawa mereka Al-Kahfi itu yang tidur itu dan juga Raqim. Raqim ini batu bersurat mereka itu adalah daripada tanda yang ajaib. Kan? Kagum sangat, tidur 309 tahun. Tapi bila tengok pada anak kita ke pasangan kita tidur 3 jam, lah biasalah tidur 3 jam, bukan 309 tahun. 3 jam ataupun 309 tahun, dua-duanya adalah keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita tengok awan ada tulis nama Allah, peliknya, masya-Allah Allah menghantar mesej pada saya. Tengok awan biasa kita kata, alah, ini tak ada apa-apa. Itu adalah keimanan terpilih yang menyebabkan seseorang itu mudah kena tipu. Orang nak kena tipu ni bila dia beriman terpilih. Kan, kalau dia nampak seorang ni pentadabbur boleh berjalan atas air, ini pentadabbur betul. Kan? Pentadabbur ni dia tak boleh jalan atas air, dia kena naik kapal baru dia boleh berada di atas air. Alah, ini biasa je macam kita juga. Dia menyebabkan kita mudah kena tipu. Kalau pergi program tadabbur boleh jalan atas air, ini betul ni. Ini betul. Yang ini tak betul. Maka dalam hal ini mereka ini sampai Allah berikan kepada mereka lembu yang disembelih, ya, ambil bahagiannya untuk menentukan siapa pesalah. Ya. Tapi pelajaran yang kita ambil tadi daripada Tuan Raja Azmi ialah apa? Iaitu tunggu sekejap. Allah akan menentukan segalanya. Ya. Kalau bukan di sini, di sana. Tetapi di sini Allah tidak akan biarkan kita bersendirian dalam perjuangan kita. Ya, kalau dalam kes ini ialah Nabi Musa bersama dengan kaumnya dalam perjuangan kebenaran. Orang yang sedang berjuang kebenaran, tuan-tuan, dia tidak akan ditinggalkan, biarkan sampai ke hujung usianya tak diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi digelar begini, begitu, nak dibunuh lah apa sebagainya. Allah tidak biarkan pejuang kebenaran, kita nak ajak ke arah kebenaran, dibiarkan terkontang-kanting, tak ada Allah bantu, tak adanya. Kan? Tidak. Allah tak akan buat begitu. Pasal apa? Pasal ini adalah orang yang nak dekat dengan Allah. Kan? Orang yang ahcong pun bila dia berdoa betul-betul dalam ayat 183, 185, 186 ya, 186 surah Al-Baqarah nanti, walaupun dia ni baru sekali berdoa, dia bukan Islam, tidak solat, syirik kepada Allah, tapi kalau dia jadi jiwa hamba, doa betul-betul dengan penuh pengharapan, Allah akan jawab. Itu ayat 186, kita akan baca nanti insya-Allah, ya. Jadi nak ceritanya apa? Dalam ayat ini membuktikan bahawa Allah akan nampakkan kebesarannya, dia punya magnificentnya, ya, dia punya kebesarannya, dia punya kehebatannya. Kalau ada sesuatu berlaku, bersedia, ya. Allah akan memberi mukhrij, memberi jalan keluar. Satu pelajaran. Pelajaran yang kedua, ayat 73, silakan. Siapa yang boleh kongsi?
Ada nak cuba ataupun di Facebook juga ya. Saya cuba baca kalau ada yang sedang menulis. Salam Ustaz. Assalamualaikum. Saya cuba ayat 73 tu berkenaan dengan pembunuhan kan. Bila orang Yahudi itu telah membunuh, dia tak mengaku. Maknanya orang Yahudi ni sikap dia bila dia buat salah, dia tuduh orang lain yang buat salah sedangkan dia membuat salah kan. Tetapi ayat 73 tu menerangkan bahawa hakikat Allah tu boleh menghidupkan orang yang sudah mati tu, kerana dalam ceritanya orang yang sudah mati tu memberitahu siapa yang membunuh dia kan. Kemudian Allah berkuasa untuk melakukan apa saja dan Allah membongkarkan kebenaran yang disorok oleh manusia. Dalam ayat 73 ni lah yang saya dapat, Allah akan membongkar kebenaran yang disorok oleh manusia walau dengan cara apa sahaja. Itu yang saya dapat lah. Baik, terima kasih. Ya, kita yakin bahawa Allah boleh membongkar. Kan? Hidupkan yang mati pun Allah boleh buat, bongkar lagi mudah. Kan begitu. Allah mulakan dahulu dengan apa? Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah yang menghidupkan yang mati. Kita tak ada apa-apa daripada sel, kan? Tak ada apa-apa pun, kan? Kemudian antara sperm dan ovum dan akhirnya menjadi satu clot, satu daging dan kemudian jadi manusia. Itu adalah proses yuhyillahul mauta. Kita dah jumpa dah ayat ini sebelum ini, kan? Pada muka surat nombor berapa? Nombor 5 juga, kan? Bawah sekali itu kita tengok kepada Allah cakap kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum, ayat 28. Dia macam revision dia balik, kan? Sebelum ini muka surat 5 ayat 28 Allah bagi tahu konsep. Allah bagi tahu konsep bagaimana kamu kufur kepada Tuhan yang sebenarnya, wa kuntum amwata fa ahyaakum, kamu dulu mati kemudian Allah hidupkan. Kan konsep. Kali ini Allah bawa cerita yang menunjukkan mati bangun balik. Orang tu dulu mati, dia lahir, dia mati, bangun balik. Lepas tu mati balik lah. Ini exception kan. Satu perkara yang Allah boleh je nak jadikan kita mati berkali-kali, hidup berkali-kali, boleh kan. Tapi yang ini sebagai satu kehebatan. Allah cakap wa yurikum ayatih. Jadi itu sebabnya tuan-tuan ya, kalau kita setiap kali kita dapat berita kematian, ya, dapat berita kelahiran, sebenarnya ini adalah satu bukti daripada Allah. Setiap hari berlaku sebenarnya, mati hidup ni kan. Baby dekat hospital tu berapa ribu orang lahir itu adalah bukti keimanan pada kita untuk nampak kebesaran Allah. Wa yurikum ayatih. Kalau yang kosong tak ada apa-apa boleh hidup, ya, nak bongkar, nak bantu kita, nak jadikan kita pandai Quran, nak membongkar jenayah perasuah negara, kartel yang komplot, yang itu, yang ini, dah 60 tahun, 70 tahun berkompromi. Kacang aja bagi Allah. Kan? Kacang bagi Allah, mudah bagi Allah. Syaratnya apa? Syaratnya ialah kita kembali semula. Macam contohnya Nabi Musa ini, dia kembali semula kepada Allah, kan? Dan Bani Israel ini juga mereka suruh tanya pada Allah. Kalau kita kembali balik pada Allah, Allah akan beri bantuan untuk mukhrij. Kan kita fikir kan, alamak dekat Malaysia ni rasuah ni kat mana-mana kot, kan? Rasa macam dah tak boleh nak handle. Tetapi kalau Allah mukhrij, kalau majoriti pegawai-pegawai kerajaan, orang-orang yang semua membaca Al-Quran, kita kembalikan balik. Itu sebabnya ia adalah satu perjuangan, ya. Kita rasa macam, macam mana nak handle rasuah ni, adakah kita kena buat macam-macam? Ya, buat macam-macam, tetapi salah satunya kembalikan balik orang kepada Quran, kembalikan balik kepada solat, sehingga kan solat memberi makna balik semula. Kita ramai orang solat kan, tapi kadang-kadang hilang makna, tak tahu apa makna dalam solat. Ramai orang baca Quran tapi dia tak tahu makna dalam Quran itu. Kita kembalikan balik, nanti orang akan kan, dia mula rasa bahawa dekat dengan Tuhan, nak kembali pada Tuhan. Sebenarnya Bani Israel ini dia nak kembali pada Tuhan. Dalam kes ini dia awalnya dia tuduh. Ini masalah sosial. Tetapi bila mereka kembali pada Tuhan, suruh tanya pada Nabi Musa tolong tanya macam mana, kan, dapatlah arahan untuk menyembelih lembu tersebut. Itu adalah satu proses, ya, retribution yang Allah berikan. Zaman kita mungkin dalam bentuk terbongkar di peringkat antarabangsa. Mungkin di peringkat mahkamah pun jadi lebih
jelas, lebih strict lagi. Kita tak tahu. Ya, tetapi yang pentingnya kita kembali kepada Allah agar penjenayah-penjenayah yang ada itu tidak bermaharajalila. Seperti mana dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik. Jadi ini adalah dua pelajaran kita ambil di hujung itu. La'allakum ta'qilun, agar kamu menggunakan akal. Apa maksud kat situ? Siapa yang ada tadabbur, pernah baca tafsir ke? Kenapa dekat hujung tu la'allakum ta'qilun? Dalam Al-Quran kita ada la'allakum ta'qilun, la'allakum yatafakkarun, ya. Untuk kamu berfikir, untuk kamu di sini ta'qilun, kamu sentiasa menggunakan akal. Mengapa ada perkataan kamu menggunakan akal? Akal daripada perkataan igal, ya, ataupun daripada satu objek di atas kepala orang Arab tu yang ada getah tu kan, itu namanya igal. Ejaannya ain qaf lam jugalah, tapi qaf itu dia panggil, dia sebut dengan ga, igal. Okey. Peranan akal ini adalah untuk mengelakkan kita daripada terjatuh, macam kain tudung tu daripada terjatuh. Bila kita menggunakan akal kita dengan baik, dia mengelakkan kita daripada terjatuh kepada lembah dosa, lembah maksiat. Ya. Dia ada taqilun, tatafakkarun, tafqahun, ya, yafqahun. Yafqahun ini deep understanding, deep. Yaqilun ini yang general. Orang ada akal biasa, tak payah belajar tinggi-tinggi pun sepatutnya boleh fikir. Boleh fikir. Tak payah nak belajar tinggi-tinggi. Kalau yafqahun itu dia deep understanding, masuk ke dalam, nak kena detail out apa sebagainya. Yatafakkarun juga deep, ya. Yafqahun ni kefahaman, yatafakkarun ni berfikir, dia dapat mengaitkan antara satu sama lain. Taqilun ini dia asalkan orang itu normal, waras, sepatutnya dia dapat menghargai kepada kehidupan dan kematian. Kan, tak ada setakat ni orang yang kata bahawa saya yang menghidupkan baby ini, tak ada orang pun. Firaun pun tak berjaya nak menghidupkan, walaupun kita bercakap tentang perumpamaan sebelum ini, nyamuk ke, zubaba ke, lalat ke, dalam surah lain kan, zubaba, lalat. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah cakap tentang innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan, ya. Jadi nak ceritanya apa? Orang yang akalnya sejahtera, tidak mabuk, dia sepatutnya tahu bahawa Allah menghidupkan yang mati. Allah menghidupkan yang mati. Yang paling kompleks itu pun Allah boleh selesaikan. Alah, yang lain-lain tu senang je lah. Masalah jenayah ke, masalah saya nak memahami Quran ke, saya nak kembalikan keluarga saya kepada Allah balik ke, masyarakat ke, itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini menyebabkan apa tuan-tuan? Bila akal kita ini berfungsi dengan waras je, ya, bukan dengan deep understanding, belajar dalam-dalam, bukan. Yang on the surface sahaja, sepatutnya dia boleh menghargai kepada Allah menghidupkan, mematikan, dan juga dapat melihat kebesaran Allah. Yang masalahnya bila akal itu jadi mabuk. Ya, tuan-tuan tahu? Akal mabuk. Mabuk dengan apa? Apa menyebabkan orang tak dapat menghargai Allah sebagai sumber menyelesaikan masalah? Mengapa tuan-tuan? Ada tak siapa-siapa yang boleh jawab? Dia tak dapat menghargai Allah boleh diselesaikan, dan dia yakin, dan dia apa sebab? Dia ada akal, tapi apa jadi pada akal dia? Akal dia jadi mabuk. Apa maksud mabuk? Siapa yang tahu ataupun boleh respon? Tak waras. Ya? Tidak waras. Tidak waras. Apa sebab manusia boleh jadi tak waras? Saya cuba Ustaz. Ya? Saya cuba sebab Ya, sila. dia tak menggunakan pendengaran, penglihatan dia, dengan hati dia bila dia tengok penciptaan, dengan apa-apa yang berlaku dalam kehidupan ayat Quran ni, tak menggunakan untuk mengingati kebesaran Allah. Okey, itu satu jawapan, ya. Yang tidak berakal ini adalah binatang. Dia boleh tengok, dia boleh makan, kan, macam kambing ke, lembu ke, tapi dia tak guna akal, kan. Dia makan, lepas tu bila ada predator, bila ada mangsa ke pemangsa kan, yang harimau ke apa, dia baru perasan, baru dia lari, kan. Dia tidak berjaga-jaga, dia yang penting dapat makan. Kan. Yang penting dapat makan. Yang itu
Maksudnya kalau katakan orang tu asyik makan, makan, pergi kerja. Untuk apa kerja? Untuk cari duit. Duit untuk apa? Untuk cari makan. Kan? Kalau itu rutinnya, tanpa dia berjaga-jaga, ya, tanpa dia membuat persediaan, menghargai kepada Tuhan, ya, maksudnya orang itu sudah mabuk. Sudah mabuk. Ya, mabuk tu maksudnya dalam konteks tadi, mabuk seperti binatang. Kan? Maksudnya dia tidak menggunakan kapasiti akal. Kita ambil satu sudut, dia tidak menggunakan kapasiti akal seperti binatang. Ya, kita tak nak jadi begitu. Yang binatang memang macam itulah kan, pasal dia dijadikan itu untuk kita ambil pelajaran. Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf kan, lahum qulub la yafqahuna biha, lahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, mereka ada telinga, tapi mereka tidak mendengar sampai kepada hati mereka. Satu sudut. Ya. Yang kedua ialah mabuk itu kerana mabuknya dengan dengan hawa nafsu, ya, dengan ideologi, dengan idea sendiri. Dia mabuk. Ya, seperti orang mabuk tu, dia minum arak tu, dia fikir benda yang tak betul. Benda yang betul adalah daripada Tuhan. Gitu kan? Dia tahu dah Tuhan yang menghidupkan. Ikutlah cakap Tuhan. Kan? Kalau pergi bekerja dekat tempat kerja tu, bos tu yang bagi kerja, yang sign kontrak itu, pergilah tanya bos, saya kena buat apa bos? Boleh tak orang yang pergi kerja kat syarikat A, bosnya A, bos A, dia pergi tanya bos B pula, bos B tolong beritahu saya kena buat kerja apa? Saya akan buat bersungguh-sungguh. Kan? Dia kerja sungguh-sungguh sebulan. Lepas habis sebulan tu dia minta gaji daripada bos A. Rasa-rasanya orang ini normal ke tak normal? Dia kerja dekat syarikat A, sign dekat A, tapi kerja ikut bos B cakap. Lepas tu minta gaji dekat A. Normal tak normal? Waras? Tak waras. Kan? Jadi bila Allah menciptakan kita, menghidupkan kita, tiba-tiba pula dia ikut kepada pendapat sendiri, ikut cakap orang ini, ikut cakap orang itu, manual A, manual B, manual Al-Quran, dia tak berapa nak lihat sangat. Orang ini adalah orang yang tidak normal. Ya, istilahnya orang yang mabuk ataupun orang yang gila. Itu sebabnya istilah akal ini bila Allah gunakan la'allakum ta'qilun dalam Quran, dia sebenarnya menghentak kepada kita. Ya, jangan sampai jadi macam binatang, jangan jadi seperti orang mabuk, jangan jadi seperti orang gila. Orang gila tak ada taklif, tidak ada tanggungjawab kan. Tetapi kalau kita ni ada akal yang betul tapi buat macam tak betul, macam tadi tu kan, maka di sinilah sebenarnya Allah nak mengingatkan kepada kita, orang yang ada akal ini dia menghargai Tuhan ini amat berkuasa menghidupkan. Ya. Jadi boleh selesaikan macam-macam. Semua itu bawah daripada menghidupkan, mematikan. Dan yang keduanya adalah menghargai ayat-ayat Tuhan, kerana ayat-ayat ini adalah untuk kita dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Bukannya makin kita rasa kita ni pandai, kita ni makin sombong, ya. Itu adalah orang yang tidak berakal. Ya, orang yang tidak betul-betul ta'qilun itu dalam fi'il mudhari'. Ya, mudhari' itu maksudnya sentiasa menggunakan akal, sentiasa berfikir sampai aras tinggi. Tuan-tuan yang mengajar, ya, cikgu-cikgu mungkin pernah dengar higher order thinking, kan? Yang ni ta'qilun ini adalah dia daripada dia boleh baca, dia boleh faham, analyze, synthesize, sampai dia evaluate, sampai dia boleh create sesuatu yang mengelakkan diri daripada terjatuh. Itu ta'qilun. Ya, mula-mula dia mungkin dia faham okey, ya, tapi betul dia analyze, dia synthesize, kebesaran Allah ni apa sebagainya, Allah dah selesaikan. Lepas tu dia boleh bina lagi, ya, sesuatu inovasi dalam hidupnya untuk memastikan dirinya tidak terjatuh lagi ke dalam masalah dalam hidup seharian. Dia buatlah. Kan, dia buat sistem bagi keluarganya makin committed dengan Quran, jangan lagi gagal dalam solat awal waktu. Dia plan untuk syarikatnya itu utamakan solat, pasal bila solat nanti Allah bantu syarikat ini, ya. Kita nak buat team building 3 hari habislah kan program, seminggu 2 minggu kembali balik semula. Tetapi team building yang dibina oleh Allah, hati yang di team buildingkan, ya, yang disatukan dengan integriti kepada Allah, yang ini adalah lebih bermanfaat kan, long term kan, kos rendah kan, banding dengan nak hantar ke sana ke sini berpuluh-puluh ribu, tak semestinya dapat kan. Nak berjalan tu tak ada masalah kan, keluar ni ada satu
satu artikel daripada Harvard Business Review, ya, seorang konsultan ni dia kata, satu konsultan dia kata yang pergi keluar-keluar tu sebenarnya itu bukan team building, itu hanya berjalan. Dia team building ini kadang-kadang boleh dibuat dengan dua soalan. Satu, apakah perkara yang mencabar di tempat kerja, dan mereka berbincang macam mana nak menyelesaikan masalah kerja tersebut. Kadang-kadang buat di dalam in-house sahaja, dekat pejabat, dekat ruang training dalam dewan pun selesai benda tu. Pasal team building ni dia terganggu bila ada masalah dan orang tidak ada jawapan dan akhirnya dia berpecah. Kan? Sampai tahap begitu sekali lah. Mereka revise balik konsep team building itu sendiri, dan kita tahu bahawa kalau sesama manusia kita nak cari penyelesaian, masalah akan bertambah. Tetapi ada satu sumber isti'anah, tempat mohon pertolongan. Siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami hamba, Engkau yang hebat. Padamu ya Allah kami mohon pertolongan, selesaikan masalah yang bertimpa-timpa yang akan datang, kerana itu adalah realiti hidup di atas muka bumi ini. Baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada semua, ya. Puan Hairani dah berundur, ya, untuk solat maghrib. Puan Hairani di mana ni, ya? 6.13 di Sabah ke? Di Sarawak. Ya, dan yang lain kita ucapkan terima kasih. Kita pun dah di hujung. Kita doakan kepada semua untuk diberkati, ya, dan harapnya hari ini dalam 4 ayat yang ada kita dapat pelajaran permata daripada Al-Quran ini. Alhamdulillah, ya. Moga-moga Allah izinkan kita pada minggu hadapan menyambung lagi ayat 74 sampai 76, 3 ayat. Menarik kat situ, ya. Istilahnya tentang qulub, tentang hati kita. Hati keras macam mana boleh bermanfaat, boleh dilembutkan, apa sebagainya. Ini perbincangan yang amat mantap, ya. Salah satu preview kepada minggu depan ialah kalau kita nak tahu rahsia bagaimana hati kita boleh jadi lembut. Kalau kita ada orang-orang yang degil dalam kehidupan kita, kita rasa, ya Allah, aku nak tahu macam mana formula melembutkan hati orang-orang ini. Itu adalah antara topik yang kita akan belajar pada minggu hadapan, ya, insya-Allah. Jadi silakan, ada satu soalan sebelum kita berakhir, sebelum 6.45 insya-Allah. Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita berhenti awal hari ini, dan bersedia untuk solat maghrib kita, insya-Allah. Dan bagi kawasan-kawasan ada, ya, ada. Ada satu soalan. Sila. Soalannya sebab bila dah pukulkan bahagian yang lembu tu kepada jenazah tu, apakah yang jenazah terbagi tahu? Baik. Jenazah itu dia bangkit dan dia menunjukkan kepada pembunuh tersebut. Lepas tu dia mati. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, ringkas dia punya peristiwanya itu. Tapi itu menggemparkanlah, ya. Satu, pasal orang mati hidup. Yang keduanya ialah siapa yang menyembunyikannya itu, ya, pembunuh itu menyembunyikan kebenaran, terbongkar. Zaman sekarang tuan-tuan, ya, bila Allah hantarkan polis ke, hantar SPRM ke, hantar orang itu, orang ini, maklumat terbongkar kat sana, report keluar, semua itu adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bila orang nak buat jenayah, bila dia tahu ada Tuhan, dia tahu bahawa tak boleh lepas. Tak boleh lepas. Itu belum lagi Allah bagi miracle macam Nabi Musa. Bangkit orang yang mati itu pergi menunjukkan, lepas tu, boom, mati semula. Kan? Pasal Allah boleh buat. Allah boleh buat, dan benda itu tak mustahil, bukan hanya berlaku pada zaman dahulu. Kalau Allah nak buat zaman ini pun boleh. Ya. Tetapi kalau Allah tak bagi, ya, tak buat begitu, maksudnya kalau ada orang yang buat jenayah dia lepas, Allah sedang memberi peluang untuk dia bertaubat. Sila taubat. Sila kembali pada Allah. Kalau hak manusia, kembalikan balik. Kan? Kalau ada orang ambil tiket, kan, tiket kapal terbang, baru ni ada tiket tiket konsert lah, apa sebagainya. Sekali pandemik, kan, duit tu kena pulang balik, kan, dalam bentuk macam mana, itu kena bincang balik lah. Kalau duit dah tak ada dah dalam bentuk saham ke apa ke, tapi jangan tipu kepada pembeli. Jangan tipu. Pasal apa? Sooner or later Allah boleh tunjukkan, Allah boleh pulas-pulas kepada siapa yang menipu kepada orang yang bertransaksi keuangan tersebut. Kan, banyak berita-berita tu, kan, pasal ialah pandemik ni mencabarlah. Ada yang
sekarang dah mula ambil tiket untuk pergi ke mana-mana, tapi kalau katakan Omicron pula muncul, ya, kita doakan selamat, ya, tapi kita tak tahu. Jadi itu perkara-perkara cabaran, dan kalau semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang kita duitnya dah mungkin dah spend ke, dah dibelanjakan ke apa ke, tapi berterus terang, jangan pergi manipulate lagi, tipu sana tipu sini, boleh sampai ke mana penipuan tersebut, ya. Dan bagi kita yang kalau terlibat, maksudnya terkena dengan penipu-penipu ini, scammer ke apa sebagainya, kalau kita dah usahakan report sana sini, tak ada keputusan lagi, kita tahu retribution akan datang daripada Allah dalam masa terdekat, ataupun Allah reserve benda itu di akhirat. Dua-dua adalah bagus. Kan? Dua-duanya adalah terbaik, kerana kita yakin bahawa hilang banyak mana pun dalam hidup dunia ini, ya, kita yakin bahawa ganjaran daripada Allah itu adalah suatu perkara yang kita perlukan, ya. Baik, terima kasih kepada semua. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan, dan kita doakan yang terbaik. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.